Rancangan Santapan Jiwa My Quran Time ini dibawakan oleh MFDM Group of Companies, 3Q Equestrian dan Fraser Valley Kuala Kubu Baru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu kembali dalam My Quran Time, baca faham amal pada hari Khamis pada hari ini untuk sama-sama kita meneruskan pelajaran halaman terakhir daripada surah ke-34 surah Saba, dan kita akan menyambung kepada surah yang ke-35 pada hari ini. Dua-dua surah ini bermula dengan alhamdu, segala pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah yang mencerahkan, menafsirkan kepada alhamdulillahirabbil alamin yang dibacakan sebentar tadi bersama Al-Fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Safas. Alhamdulillah Ustaz. Safas okey ya. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah, ya. syukur Kita bersyukur kita berada di halaman yang terakhir surah Saba Ustaz ya. Betul Ustaz. Surah 35, surah 34 dan sudah pastinya ia memberi panduan kepada kita ya bahawa sebenarnya dalam surah Saba ini ada kisah daripada Nabi Sulaiman di utara Mekah, iaitu di Palestin, dan juga di bawah Mekah itu ada Yaman, kerajaan Sabak, dan inilah yang kita nak ambil kesimpulan pada hari ini. Kita saksikan apakah sinopsis bagi halaman pada hari ini insya-Allah, iaitu pada ayat yang ke-49 hingga 50 sama-sama kita melihat kepada kebenaran akan menjadi jelas dan hakikat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pada ayat 51 hingga 54 sebagai bahagian akhir daripada surah Saba, bagaimana Allah memberikan amaran kepada orang-orang yang kufur, orang kafir, dengan kerasnya hukuman dan keadaan mereka yang baru beriman dan percaya ketika menyaksikan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian kita akan menyambung bahagian kedua nanti, iaitu daripada surah ke-35 surah Fatir ayat 1 hingga 3, bercerita tentang beberapa bukti petunjuk kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, mengingatkan kepada nikmat-nikmatnya serta penegasan tentang ketauhidan dan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mari sama-sama kita bangkitkan azam kita untuk terus bersama dengan Al-Quran, terus menjadi umat alhamdulillah dengan memulakan bacaan ayat 30 ataupun 49 hingga 54 bersama Al-Fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Terima kasih Al-Fadil Ustaz Fazrul. Subhanallah. Mudah-mudahan pertemuan pada hari ini Allah Subhanahu Wa Taala berkati, dan kita nak memulakan pertemuan kita membaca halaman 434 ini bermula ayat yang ke-49 sehingga akhir Ustaz, akhir surah. Akhir surah iaitu ayat ke-54. Kita mula terlebih dahulu dengan bacaan murattal bayati insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ja'al haqq wa ma yubdi'ul batil wa ma yu'id. Qul in ضللت فإنما أضل على نفسي
وإن اهتديت فبما يوحى إلي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 49 hingga 54. Terima kasih ucapkan kepada Ustaz Tarmizi. Ya, kita sama-sama nak berinteraksi dengan ayat-ayat ini. Kalau sebelum ini kita ada masa kita bersama dengan Dr. Sanusi Ustaz. Betul, Ya. Ustaz Sanusi banyak membawakan hadis-hadis untuk fahaman kita dalam bersama dengan saya ni kita berinteraksi dengan ayat-ayat Al-Qurannya dan kalau ada sekali-sekali Ustaz Tarmizi bolehlah sampaikan masa kita dah berada pada 8 9 juz yang akhir Ustaz ni kan. Jadi mungkin bolehlah sikit-sikit kita berkongsi sebagaimana kita sudah pun lihat sebelum ini. Jadi pada ayat yang ke-49 ya, qul ja'al haqqu wa ma yubdi'ul batil wa ma yu'id. Ini adalah antara kesimpulan-kesimpulan penting dalam surah Saba. Bila kita melihat pada surah Saba ini adalah pembuktian daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui sejarah, mengingatkan kepada orang-orang di Mekah itu sendiri, iaitu bahawa mereka ada kerajaan Nabi Sulaiman ya yang sudah pun habis, dan kalau kerajaan Sulaiman itu Nabi Sulaiman itu masih ada, kemungkinan Ustaz ya, Mekah itu dia tidak akan menjadi perhatian. Tidak akan menjadi perhatian. Betul. Ya. Dan kalau katakan Sabak itu tidak hancur, maksudnya kalau Sabak itu berada di Yaman di kawasan selatan Mekah, maksudnya ialah Mekah itu mungkin tak ada orang nak pergi kot. Orang mungkin pergi ke kerajaan Nabi Sulaiman ataupun kepada kerajaan Sabak. Kalau zaman sekarang ini mungkin kalau kerajaan yang besar tu orang nak pergi ke UK, nak pergi ke US. Kerana apa? Kerana sebenarnya di Mekah itu ada Kaabah, itu adalah anugerah kebenaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi kalau orang musyrik dia rasakan bahawa ramai orang datang haji ke Mekah itu adalah anugerah kebenaran daripada Allah. Jadi Nabi diingatkan untuk beritahu kepada mereka kebenaran pasti hadir. Kebenaran pasti hadir dan tidak akan kebatilan itu memulakan sesuatu kejayaan ataupun dia tidak akan berulang. Nak ceritanya ialah kalau sesuatu kerajaan, satu kawasan itu dia penuh dengan kebatilan Ustaz, habis juga. Betul. Habis ya. Dan pada ayat yang ke-50 Allah menyatakan qul in dalaltu ya
diajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana berinteraksi dengan orang-orang musyrik di Mekah itu, iaitu kalaulah aku ini sesat, ya, sesungguhnya aku seorang saja yang sesat. Tetapi kalau aku ini dapat hidayah, aku dapat hidayah ini daripada mana? Yuha ataupun yuhi ilayya rabbi, iaitu daripada wahyu yang Tuhan berikan kepadaku. Nak ceritanya ialah bahawa kalau Nabi dapat hidayah, dapat daripada Tuhan. Kalau engkau dapat hidayah, engkau dapat daripada mana? Kan kamu kata kamu ni kata aku sesat, kamu tak sesat, kamu dapat hidayah daripada mana? Adakah daripada diri engkau sendiri? Betul. Kan? Kalau daripada diri engkau sendiri, aku pun diri aku, jadi dua-dua sesat. Tapi kalau katakan dapat hidayah, sekarang ini ada wahyu yang orang musyrik Mekah bila mendengar kepada surah-surah yang ada ini, mereka sendiri tahu bahawa ia bukan datang daripada manusia biasa, ia adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Innahu sami'un qarib, iaitu dia amat mendengar dan amat dekat, ya, amat mendengar dan amat dekat. Apa kepentingannya? Ialah nak ceritanya kepada kita, kepada Nabi Muhammad bila bersama dengan orang musyrik itu, bahawa Allah amat mendengar dan amat dekat kepada mereka. Pasal mereka merasakan bahawa jauh, Ustaz. Betul. Mereka bila rasa Tuhan ini jauh, mereka boleh buat apa saja. Boleh nak pergi belasah orang lain ataupun kalau nak menzalimi orang lain, ataupun boleh sahaja nak cakap apa sahaja. Dia lebih kurang kalau macam kita boleh mengumpat seseorang, Ustaz, ya. Tapi bila orang tu ada dekat kita, jadi macam mana? Ustaz, ya. Dia akan okey. Tak berani kan. Jadi bila perkara itu berlaku, bila dinyatakan di sini innahu sami'un qarib, Allah ini amat mendengar, amat dekat, kita akan gemetar, kita akan takut untuk perkara tersebut. Jadi bila sampai di akhirat, ya, walau tara ini maksudnya adalah sesuatu jika kamu melihat, ya, fazi'u fala fauta wa ukhidhu min makanin qarib, iaitu apabila mereka dikejutkan dan tidak boleh lari kepada kejutan tersebut. Sudah tentunya ia bercakap tentang hari akhirat. Wa ukhidhu mim makanin qarib, iaitu mereka akan diambil dan diazab daripada tempat yang dekat. Apa maksudnya? Bila dah sampai di akhirat nanti, ya, tadi dah cakap sami'un qarib di dunia, tapi ada orang dia kata tak apa, kita boleh lepas, tak payah ikut Quran pun tak apa, kan, tak payah ikut pada nabi tak apa. Tetapi bila dah sampai satu masa yang istilahnya fazi'u, tempat yang mengejutkan, di mana bila dah sampai di akhirat nanti terkejut, semua orang terkejut. Pada waktu itu apa yang berlaku? Semuanya akan diambil penghakiman daripada makanin qarib. Makanin qarib ini kalau katakan seorang itu sedang berkumpul lah, buat silap, tiba-tiba polis dah ada kawasan situ dah. Makanin qarib, tak lepas. Jadi di akhirat nanti sebenarnya kalau ada yang rasa bahawa saya boleh lepas daripada Allah Subhanahu Wa Taala, no way. Okey, ia adalah amat dekat dan semuanya akan diambil penilaian sama ada menuju ke syurga Allah ataupun menuju kepada azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebabnya ayat yang ke-52 kita nak baca apakah perkataan yang disebutkan oleh mereka yang sudah buat silap. Dah terlambat, Ustaz, tapi mereka masih lagi nak cakap. Kita harapkan kita bukan orang yang berada pada ayat 52. Sama-sama kita baca sekali lagi bersama Ustaz Tarmizi. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran, ibu ayah dikasihi lagi dirahmati Allah SWT. Ayat yang ke-52 kita nak cuba baca lagi sekali ayat itu, apa perkataan yang disebut oleh mereka. Jom kita baca dulu ayat yang ke-52. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalu وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان صدق الله العظيم.
Surah Al-Azim ayat 52, dan ketika mereka berkata kami beriman kepadanya, namun bagaimana mereka dapat mencapai keimanan daripada tempat yang jauh, ya. Kalau tadi ada sami'un qarib, makanin qarib, ayat 52 53 ada makanin ba'id, Ustaz, ya. Apa maksud makanin ba'id? Iaitu mereka yang sudah sampai di akhirat bila dah terkejut, ya, dengan sebenarnya kita mesti ya beriman, ya. Pada waktu itu mereka cakap apa? Amanna bih, ya, kami beriman kepadanya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wa anna lahumut tanawush. Ya, ada perkataan tanawush, itu apa maksudnya? Iaitu mereka ini kalau boleh dia nak dia kalau macam kita ada satu benda yang jauh, Ustaz, ya, tanawush ini dia nak capai, ya. Jadi apabila bercakap tentang mereka sudah beriman, mereka nak capai sesuatu yang jauh, iaitu apa? Untuk beramal di satu tempat yang jauh namanya dunia. Allah. Kita ni dekat dengan dunia, ya, tetapi bila dah sampai akhirat, dah tak, tempat yang jauh ni benda yang macam agak mustahil nak capai, Ustaz. Macam kita kalau dah pergi pulau perhentian, kan, contohlah, Ustaz, ya, contoh kita rasa kalau boleh saya nak ambil gambar kat pulau perhentian, tapi dah baliklah, dah balik. Jadi itu tanawush, nak ambil gambar, ambil waktu kat sana. Ataupun kalau kita ada mak ayah kita, dia kalau katakan kita nak berjasa pada ibu ayah kita ini, kalau boleh waktu masih hidup, Ustaz. Betul. Ya, kalau katakan dah meninggal boleh lagi, tetapi pada waktu itu seperti tanawush, ya, iaitu kita rasakan mak dah pergi di satu daerah lain, dan saya kecewa ataupun saya menyesal saya dulu tak selalu telefon mak pada setiap minggu, ataupun tidak tanya khabar, ataupun nak bagi sumbangan pada mak ke, belanja mak tu. Bila mak dah pergi ataupun ayah dah pergi, dah terlambat, kan. Jadi ini adalah antara perkataan orang-orang yang tidak beriman, yang kita harapkan kita bukanlah yang disampaikan pada ayat 52. Dan ayat 53, waqad kafaru, mereka yang kafir ini sebelum itu, wa yaqdhifuna bil ghaibi mim makanin ba'id, ya, iaitu apa? Mereka telah mengingkari Allah sebelum itu, mereka mendustakan tentang yang ghaib daripada tempat yang jauh. Tempat yang jauhnya apa? Sekali lagi, dunia. Betul. Yang pertama ialah mereka itu kufur. Dah awal-awal kufur kepada Allah SWT. Kufur maksudnya tidak bersyukur, seperti Nabi Sulaiman. Seperti Nabi Daud. Kalau kita masih ingat lagi awal surah Sabah ini, Nabi Daud ni hebat, Ustaz, ya. Hebat-hebat dapat buat baju besi. Nabi Sulaiman boleh jalan dalam masa satu pagi itu merentas satu bulan punya perjalanan, ya. Nak cerita macam naik kapal terbang ni. Maksudnya teknologi kapal terbang bukan hanya pada zaman ini. Dia sudah berlaku pada zaman Nabi Sulaiman, tetapi mereka adalah orang yang masih syukur kepada Allah, masih lagi merendah diri kepada Allah, tidak kufur, yang pertama. Dan yang keduanya, mereka itu percaya pada perkara ghaib. Salah satu perkara ghaib yang penting ialah membuat persediaan kepada hari akhirat. Macam tuan-tuan lah, ya, bila kita baca Quran ini, setengah orang kata dapat apa, kan. Tetapi bagi kita yang faham tentang hari akhirat, saya baca ini, saya dapat pahala, saya dapat manfaat di dunia, tetapi lebih itu adalah kerana saya nak menyiapkan bekalan saya sampai ke akhirat. Di hujung itu ayat 54, wa haila bainahum wa bainama yashtahun, iaitu di kalangan mereka, di antara mereka itu ada hil, iaitu ada satu tembok ataupun satu halangan daripada apa? Ma yashtahun, apa yang mereka inginkan. Siapa mereka ini? Mereka ni orang yang kufur, Ustaz, ya. Di dunia ini mereka dapat apa saja. Nak duit, nak kaya, nak buat itu, nak buat ini, mereka boleh buat apa saja. Tapi bila sampai di akhirat nanti, kerana mereka tidak beriman pada perkara ghaib, ya, tidak bersyukur, maka akan ada hail, ya, iaitu ada halangan, kama fu'ila bi asya'ihim min qabl, ya, iaitu sebagaimana yang dilakukan terhadap orang yang sama keadaannya seperti mereka suatu ketika dahulu, ya. Mereka orang kufur menghalang orang-orang yang nak berbuat baik, maka bila mereka dah sampai akhirat, mereka juga tidak dapat apa yang terbaik untuk mereka. Innahum kanu fi syakkim murib, dan mereka berada dalam keadaan yang ragu. Ini adalah pelajaran daripada surah Sabah, ya. Di hujung ini menceritakan kepada kita betapa kita jangan ada keraguan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ia kembali baliklah, Ustaz, ya, kepada ayat awal surah Sabah ni. Betul. Maksudnya kita memuji Allah. Apa tanda puji? Apakah kesan puji? Setengah orang kata saya memuji Allah, alhamdulillah. Tetapi bila kita dapat cakap alhamdulillah, dia ada kesan. Kesannya apa? Lepas tu dia kena amanah, ya, lepas tu dia kena solat. Itu tanda dia memuji Allah SWT. Dia macam kita dapat hadiah lah, Ustaz, ya. Dapat hadiah satu, terima kasih. Kita kenalah hargai hadiah tersebut. Dapat
Al-Quran, kita hargai Al-Quran. Tak boleh pula kita dapat satu pen kan. Terima kasih lah ya. Kita buang kan. Itu tanda bahawa dia cakap saja alhamdulillah tetapi dia tidak melaksanakan kesan. Dia tidak memberi kesan kepada kehidupannya. Membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu fata ataupun fawata, yang maksudnya luput, menyelinap, ataupun ini bercakap tentang bagaimana yang disampaikan sebentar tadi pada ayat 51, iaitu walau tara id fazi'u fala fauta, ya, bila mereka terkejut, kejutan yang besar ini berlaku di akhirat tentang segala perkara penghakiman daripada Allah, maka pada waktu itu tidak ada siapa yang boleh menyelinap, yang boleh lari daripada perkara tersebut, kerana mereka amat dekat dengan Allah dan bersedia untuk menghadapi segala kemungkinan. Yang harapnya kemungkinan bagi kita, balasan bagi kita adalah kebaikan seperti Nabi Daud alaihi salam, seperti anaknya Nabi Sulaiman, Ustaz, ya. Betul. Kaya macam mana, pangkat besar macam mana, tetap bersyukur, ya. Jadi kalau ada yang kata saya ni pangkat besar, saya ni kaya, cuba banding dengan Nabi Sulaiman cukuplah kan. Ada yang kata makan pagi dekat Malaysia, makan malam dekat New York, Ustaz, kan. Sebenarnya Nabi Sulaiman dah biasa dah kan, dah biasa perkara tu, tetap bersyukur dan boleh kawal jin. Kita walaupun ada banyak staff lah contohnya kan, tapi masih tak boleh kawal jin. Betul, lari tak? Lari. Jadi kalau kaya macam mana pun, sila tengok pada Nabi Sulaiman. Moga-moga kita bersama Nabi Sulaiman di akhirat nanti. Kita berhenti sebentar, kembali semula untuk melihat kepada surah seterusnya. Surah kelima dalam Al-Quran yang bermula dengan Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardh. Masya-Allah. My Quran Time, baca faham aman insya-Allah. Tanda syukur itulah taat, setiap tempat, setiap waktu. Syukur itu dapat dilihat pada sikap dan tingkah laku. Marilah bersama kita bersyukur kepada Allah, kita bersyukur. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'da. Syukur kita kepada Allah Subhanahu taala dapatkan yang original daripada Abah Raihan kita, Ustaz. Sebab tadi Ustaz Faz sebut kita hayati Nabi Allah Daud alaihi salam, kerajaannya. Nabi Allah Sulaiman, Allahu akbar, kan. Nabi Allah Daud, kan, kalau kadang-kadang saya duk rasa sedap dah suara. Nabi Allah Daud baca kitab ataupun kitab Nabi Allah Daud, kan, berhenti semua haiwan-haiwan, burung-burung berterbangan berhenti. Kenapa? Kerana menghayati betapa hebatnya suara Nabi Allah Daud AS. Kita ni Allah ciput je, ya Allah. Seperti syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan antara tanda kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala, anugerah Al-Quran yang Allah Taala bagi pada kita, kita hayati betul-betul, dan kita nak cuba sedikit sebanyak, kita nak, kalau baca, kita nak baca yang terbaiklah. Kita nak faham pun kena faham yang terbaik, dan kalau nak baca yang terbaik tu, kita nak cuba ulang kaji kalimah pilihan kita pada hari ini, iaitulah antaranya kita nak berkongsi tentang menyebut huruf-huruf yang memberi boleh menyebabkan kekurangan sebutan dia, iaitu menjelaskan makhraj dan sifat huruf qaf dan juga kaf. Ada dua benda sini. Pertama, makhraj dia kena kenal pasti, dan yang kedua sifat dia. Jadi kalau huruf kaf ataupun qaf dulu, qaf makhraj dia di pangkal lidah belakang, kan, lidah kita, hujung lidah dengan pangkal. Jadi qaf dia duduk dekat pangkal lidah, dekat dengan anak tekak. Kalau kaf dekat depan dia, depan huruf qaf. Jadi jangan tertukar kaf dengan qaf. Dan sifat dia pasti berbeza. Antaranya yang kita boleh sebut ialah qaf, dia ada sifat tebal dia.
qa, qa, qa. Kaf dia tak tebal. Ka. Beza bunyi kan? Qa, ka. Qa, ka. Kan? Jadi qul, ya, qul dengan qaf. Ayyuhal ka dengan kaf. Kafirun. Jadi hati-hati supaya kita dapat menjelaskan sifat huruf qaf dengan kaf dan kita sebut dengan betul. Dengan cara mana? Dengan cara kita kenal pasti tempat keluar dia, tempat keluar huruf tersebut dan sifat-sifat dia, dan kita cuba semak bacaan dengan guru-guru Al-Quran kita. Mudah-mudahan dapat baca dengan baik dan selamat mencuba. Wallahu a'lam. Insya-Allah. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tar ya, berkongsi tadi bagaimana kita membaca tentang yarzuqukum tadi ya. Betul, Yang kita akan baca nanti pada ayat ketiga surah Betul. Fatir. Ya, surah Fatir ada, dan juga bila kita melihat kepada istilah syukur daripada surah Sabah tadi, Betul, Ustaz. Ustaz Tar bernasyid tadi kan ya. Betul Ustaz ya, bercakap tentang syukur ni adalah satu perkara yang penting. Betul, Ustaz. Pasal kalau tidak kita akan jadi orang yang ragu-ragu. Dekat ujung itu ayat 54 itu, innahum kanu fi syakkim murib. Mereka itu ragu-ragu di dunia. Mengapa ragu-ragu? Mereka dah dapat macam-macam dah. Betul. Allah bagi macam-macam ya, tetapi mereka masih lagi ragu-ragu kepada Allah yang bagi macam-macam. Ya, sehingga kan bila ada seruan untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang itu mereka ragu-ragu. Bab dunia mereka memang yakin nak buat bisnesnya, nak buat itu, nak buat ini, yakin sangat. Tapi bab akhirat, bab yang menuju kepada Allah, ragu-ragu. Pasal apa? Pasal dia rasakan bahawa tak ada manfaatnya. Ya, tapi sebenarnya orang yang benar-benar bersyukur adalah orang yang dapat menghargai apa yang di dunia dan juga apa yang ada di akhirat tanpa ragu-ragu. Itu yang membawa kita kepada surah Fatir, surah yang ke-35 ya. Dalam Al-Quran ada 5 surah yang bermula dengan alhamdulillah, iaitu yang pertama surah Fatihah, yang kedua surah Al-An'am, yang ketiga surah Al-Kahfi, surah Saba, dan yang paling akhir surah Fatir. Surah Saba banyak bercerita tentang sejarah. Betul. Sejarah ya. Surah Fatir banyak bercerita tentang alam sekitar ya, untuk sama-sama kita melihat bagaimana Fatir maksudnya ialah pencipta, yang mencipta, bukan sekadar mencipta tapi memastikan ia berada dalam keadaan yang amat cantik, yang amat baik. Inilah surah Fatir, surah 35. Kita baca ayat 1 hingga 3 dipimpin Ustaz Tarmizi. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran, ibu-ibu, ayah-ayah, penonton sekalian, kita nak mula bacaan kita ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga surah Fatir. Dan tadi kita kongsikan huruf Qaf dan huruf Kaf, yang mana fokus dia adalah pada ayat yang ketiga. Kita nak baca sekejap lagi, yarzuqukum. Jadi kita praktikkan terus sekejap lagi. Mudah-mudahan bacaan kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cuba dengan bacaan murattal Hijaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusula أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز
Ya ayyuhan nasu dhkuru ni'matallahi 'alaikum hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas samaa'i wal ard la ilaha illa hu la ilaha illa huwa fa anna tufakun. Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim, begitulah bacaan daripada ayat 1 hingga 3 untuk sama-sama kita melihat kepada surah Fatir Ustaz ya. Alhamdulillah, surah yang ke-35, surah yang berada pada juz yang ke-22. Kesinambungan sebelum ini kita baca surah Saba, di hujung itu Allah menyatakan innahum kanu fi syakkim murib, ada orang yang kufur pada Allah Subhanahu taala dengan keraguannya itu terhalang daripada segala nikmat-nikmat yang mereka biasa dapat di atas muka bumi ini ya. Maka pada ayat yang pertama surah Fatir ini Allah menceritakan balik semula bahawa sebenarnya segala pujian bagi Allah yang mencipta, yang membentuk kepada semua langit dan bumi dan menjadikan al-malaikah. Okey, kita beri fokus kepada Fatiris samawati wal ard. Dalam al-Quran ada perkataan khaliq Ustaz ya, pencipta daripada kosong menjadi sesuatu. Tetapi bila Allah menggunakan perkataan fatir, Allah menggunakan perkataan badi', Allah menggunakan perkataan munsyi', contohnya itu beberapa perkataan yang berkaitan dengan penciptaan tapi ada kaitan dengan fasa-fasa dalam penciptaan. Kalau fatir ini maksudnya bukan sekadar cipta begitu sahaja tapi dibentuk dengan cara ataupun jadi cantik dan indah. Maksudnya fatir. Jadi bila dinyatakan di sini alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, segala pujian bagi Allah yang mencipta, membentuk, mencantikkan langit bumi, itulah yang kita lihat. Kita lihat awan yang cantik, kita lihat kepada gunung ganang, pokok-pokok yang ada, kita lihat kepada bumi yang indah ya. Semua itu sebagai satu perkara yang perlu kita puji pada Allah Subhanahu taala, bersyukur. Yang kita nyatakan tadi Ustaz ya. Makin kita bersyukur perkara tersebut, kita tidak kufur. Makin kita bersyukur, maka kita tahu bahawa kita jangan ragu-ragu kepada pencipta ini. Bila pencipta ini Allah SWT beri peraturan, kita ikut jelah. Betul. Kan? Pasal benda semua dah cantik. Jadi kalau kita yang tak nak ikut pada peraturan yang cantik, kitalah yang bodoh. Ya, kitalah yang kufur, na'udzubillahi min zalik. Dan selain daripada itu Allah menjadikan apa? Ja'ilil malaikati rusula. Ya, Allah menjadikan malaikat itu ada fungsi. Fungsinya adalah sebagai utusan uli ajnihatim mathna wa thulatha wa ruba', iaitu mereka ini ada kepak, ada sayap ya, ada yang ada 2 sayap, ada yang 3 sayap, ada yang 4 sayap. Jadi mungkin ada yang tertanya, buat apa sayap-sayap ni? Kan. Jadi biasa naik kapal terbang ada 2 sayap je Ustaz ya, tak ada 3, tak ada 4. Jadi kalau kapal terbang yang biasa-biasa pun 2 sayap boleh laju, cuba kita bayangkan malaikat bila ada 3 sayap, 4 sayap, ada yang kata Jibril sampai 70,000 sayap. Masya-Allah. Ya. Dan tugas ini untuk apa? Sebenarnya Allah boleh saja buat segala perkara kun fayakun, tetapi Allah nak menunjukkan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala dengan menjadikan malaikat. Dan malaikat ini untuk siapa? Untuk membantu kita dalam kehidupan kita, untuk terus bersyukur, untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan untuk disembah, tetapi untuk membantu kita, ya, membantu kita. Yazidu fil khalqi ma yasha, dan Allah tambah lagi. Itu yang sebabnya tadi ada yang kata bahawa Jibril banyak sayapnya itu kerana speed ataupun kelajuannya itu adalah amat laju daripada langit yang 7. Kita kena ingat bahawa langit yang kita lihat malam itu ada langit pertama Ustaz ya. Itu adalah as-sama ad-dunya, langit pertama. Walaupun kita nampak bintang bertahun-tahun cahaya. Jadi kalau langit yang kedua, ketiga kita tak nampak, itu dilalui oleh malaikat Jibril. Kalau dalam peristiwa Isra Mi'raj kan Jibril sampai ke langit ke-7 ya, sampai Sidratul Muntaha, tak boleh tak lepas dah. Jadi dia punya jarak itu terlampau jauh, dan dengan Allah menjadikan ada sayap ini,
berperanan untuk membantu untuk bergerak dengan lebih lancar. Innallaha ala kulli syai'in qadir, dan Allah berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Jadi ini adalah permulaan daripada surah Fatir. Allah nak menceritakan tentang hebatnya Allah SWT menciptakan cantik-cantik langit dan bumi ini, dan juga para malaikat yang berfungsi untuk membantu kita, dan Allah berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Apa kesannya? Ya, apa kesan kalau kita dah tahu perkara ini, Ustaz ya? Ya. Kesannya ialah kita kalau Allah kawal yang besar-besar kita tahu. Ya. Tetapi di hujung itu Allah kata yang kecil-kecil pun Allah kawal. Ya, termasuklah atom-atom dalam tubuh kita ini, darah kita. Baru ni Ustaz ni bila saya berapa belas hari tu, yang waktu itu bila tak dapat hidu bau satu hari tu, kata Afsal tak ada bau kan. Saya masuk bilik, masuk ke tandas ke makan ke, tak ada bau. Waktu itu saja kita dah rasakan bau perkara kecil pun ya adalah satu perkara yang Allah kawal. Ya, cuba bayangkanlah kalau katakan seminggu tak ada bau, macam-macam kan. Perkara kotor ke, wangi ke, tak ada dapat kita hargai. Nikmat ditarik sekejap oleh Allah SWT. Jadi pada waktu itu tahulah bahawa tak boleh nak beli apa-apa untuk kembalikan balik deria bau tersebut kecuali kembali kepada innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya, pada waktu itu kita pasrahlah Ustaz. Betul. Barulah tahu bahawa hidung ni penting sebenarnya. Penting sangat ya. Makan tu nampak makan sedap. Ya, makan rasa macam lain pula dia punya macam berada di satu, dia macam blank sikit Ustaz. Dia rasa hari tu macam satu nada saja pasal rupanya bau. Ya, itu belum lagi kalau baca Quran Ustaz. Pasal bila dia macam sesama sikit kan. Bila baca Quran tu dengar Ustaz kan dekat My Quran Time cuba baca tu, dia punya dengung ni tu macam sengau. Kan. Kita baca tu tak jadi sangat. Jadi pada waktu itu bersyukur ada hidung boleh baca dengung dengan betul ya. Orang yang sesama pun kadang-kadang dengung dia tu kita baca pun rasa tidak memuaskan hati kita. Ayat yang kedua Allah bercerita tentang salah satu nikmat besar bila Allah cakap Allah dah kawal segala-galanya, Allah berkuasa atas tiap-tiap sesuatu, satu rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 2 kita baca sekali lagi untuk kita memahami satu anugerah daripada Allah untuk kita terus syukuri. Bersama Ustaz Tar. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Subhanallah, banyaknya nikmat Allah SWT. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita nak kumpulkan, betul kan, Terengganu kira nikmat mata, Johor nikmat hidung contoh, ataupun satu dunia lah kan, tak mampu, tak la tuhsuha. Allah kata tak akan mampu untuk kita hitung lemahnya kita sebagai hamba Allah. Kita cuba ayat yang kedua, kita praktikkan pernafasan kita, hidung, suara kita cuba. Kita baca ayat yang kedua insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, apa saja di antara rahmat Allah yang dianugerahkan kepada manusia maka tidak ada yang dapat menahannya, dan apa saja yang disekat olehnya maka tidak ada yang mampu untuk melepaskannya setelah itu, dan dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Salah satu rahmat besar yang Allah kata yaftahillah ini, bila orang cakap fathallah ya, moga-moga Allah bukakan pintu hati kamu. Sebenarnya rahmat paling tinggi yang Allah nyatakan di dalam Al-Quran adalah nikmat Al-Quran. Ya. Jadi bila dah dapat Al-Quran ini, Allah buka pintu hati kita untuk menerima Al-Quran, untuk baca, kita menghargai isi-isinya. Kita berbeza. Selama ini kita rasakan baca tu macam tu je Ustaz ya. Betul. Tapi bila kita rasa mesti ada sesuatu Allah tengah sampaikan, kita terbuka hati kita itu, sebenarnya Allah cakap fala mumsikalaha, tak ada siapa yang dapat menghalang.
ya. Tetapi kalau katakan seseorang dihalang, maka tidak ada siapa pula yang dapat membukanya. Nak ceritanya pada zaman Nabi di Mekah itu ada orang menghalang orang daripada memahami al-Quran. Sebenarnya kalau yaftahillah, Allah dah buka orang itu untuk hidayah untuk memahami al-Quran, maka itu adalah satu anugerah besar. Allah juga berkuasa atas perkara tersebut. Jadi jangan sampai kita kufur daripada peluang itu. Dan ayat yang ketiga, Allah mengingatkan kepada orang-orang manusia, kepada manusia semuanya, untuk dah tengok alam Allah jadikan malaikat, Allah berikan Quran saatnya. Wahai manusia, uzkuru ni'matallahi alaikum. Ingatlah banyak-banyak nikmat yang Allah berikan kepada kamu. Iaitu siapakah yang memberi rezeki? Sudah tentunya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah beri rezeki daripada langit, namanya hujan, ya, daripada bumi ada macam-macam Ustaz, ya, daripada ikannya, daripada petroleum, itu semua adalah rezeki. Jadi la ilaha illahu, tidak ada siapa kecuali Allah yang memberi rezeki ini. Tetapi ada orang dia berpaling Ustaz. Betul. Dia rezeki dia nak daripada Allah, tapi yang nak ikut cakap Allah tak nak sangat. Itu sebabnya kalau kita cakap pohon melur menjadi penyeri, masya-Allah, kan, nampak pokok dilompati tupai. Hanya Allah pemberi rezeki. Jangan degil, jangan diabai. Allah. Itu perkara penting yang kita ambil daripada ayat ketiga, membawa pada resolusi pada hari ini. Kita saksikan. Yang pertama, yakin dengan kebenaran yang Allah berikan dan perlu disampaikan sebaik-baiknya. Yang kedua, bina keimanan sebelum terlambat bila sudah sampai di akhirat nanti. Dan yang ketiga, sentiasa buat persediaan ke akhirat dan jangan ragukan persediaan untuk sampai ke sana. Sama-sama kita berdoa, Allah izinkan kita sampai ke syurga. Amin. Terima kasih Fadil Safaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, ampunilah dosa mak ayah kami, mak ayah mertua kami, muslimin dan muslimat, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, sesungguhnya kami memohon kepadamu akan kecintaanmu ya Allah, dan juga kecintaan orang-orang yang mencintaimu ya Allah, dan kami memohon kecintaan terhadap amalan-amalan yang mendekatkan kepada kecintaanmu ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judhami wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu. Inna wa minkum taqabbal karim. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita Ustaz, ya. Kita menjadi orang-orang yang sentiasa dipandu hidayah oleh Allah Subhanahu taala, dan kita doa pada Allah Subhanahu taala, kita bersyukur dengan nikmat hidayah, istilahnya tadi rahmah daripada Allah Subhanahu taala, dengan terus kita menyebarkan dan kita berkongsi, ya, apa yang kita dapat ini dengan masyarakat, terutama dengan platform tabung gerakan Al-Quran. Saya menyeru pada tuan-tuan untuk terus, ya, menyumbang dan menyokong, dan kita doakan Akademi My Quran Time, ya, dimaklumkan akan dibina. Jadi mungkin daripada sumbangan tuan-tuan ini jugalah yang akan meneruskan legasi Quran yang berada di bumi Malaysia dan juga di seluruh dunia, insya-Allah. Kita bertemu lagi dalam siaran ulangan pada malam ini dan juga pada pagi esok, insya-Allah. Kita meneruskan pada hari Jumaat penuh barakah. Terus My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah. Allahumma arhamna bil